ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang pendengar sekian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di udara, dan kuliah pada kali ini saya akan terangkan berkaitan dengan tanda-tanda, sebahagian daripada tanda-tanda yang menunjukkan, yang membuktikan seseorang mukmin itu telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Sebelum saya sebutkan sebahagian daripada tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah atau tanda-tanda seorang yang arif billah, maka pada hemat saya eloklah saya sebutkan semula untuk menyegarkan ingatan kita apa yang dimaksudkan ma'rifatullah. Ilmu, menurut ilmu dalam Islam, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, adalah terbagi kepada dua, sesuai dengan bakat yang Allah kurniakan kepada seorang manusia, iaitu akal dan hati. Maka ilmu pada akal ada, ilmu pada hati ada. Sebab itulah Rasulullah tegaskan dalam sabdanya, al-ilmu ilmani, ilmu itu adalah dua. Ilmun sabitun fil qalbi, satu ilmu yang tetap di dalam hati, fadzaka ilmun nafi, itulah yang dinamakan ilmu nafi. Wa ilmun fil lisan, dan satu lagi ilmu ialah di lidah, fadzaka hujjatullah ala ibadihi, maka ilmu di lidah itulah yang Allah jadikan ukuran untuk menentukan seseorang manusia di akhirat nanti. Kalau baik dimasukkan ke surga, kalau jahat dimasukkan ke neraka. Jadi tegas Rasulullah, dapat kita simpulkan bahawa ilmu itu ada dua, ilmu dalam hati, ilmu pada akal. Jadi sesuailah, ya, sesuailah Allah sesuaikan ilmu yang Allah kurniakan kepada manusia dengan bakat yang ada pada manusia, iaitu akal, ada ilmu pada akal, dan hati, ada ilmu di dalam hati. Ilmu pada akal inilah yang dinamakan ilmu syariat, dan ilmu yang dalam hatilah yang dinamakan ilmu hakikat, atau yang dikenali dengan ma'rifah, al-ma'rifah. Kalau kita ingatkan semula untuk lebih menambah kepahaman kita, peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah dikurniakan oleh Allah satu ilmu pada akal.
yaitu tentang qadrat dan iradah Allah. Dan beliau Ibrahim AS telah pun percaya bahawa Allah dengan qadrat iradahnya berkuasa menghidupkan yang mati. Tapi dalam keadaan demikian, Nabi Ibrahim menyedari beliau belum lagi dikurniakan oleh Allah ilmu yang di dalam hati, iaitu makrifah. Kerana itulah maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah seperti yang Allah sebut dalam surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah SWT bertanya kepada Nabi Ibrahim untuk pengajaran kepada manusia, kerana Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam diri Nabi Ibrahim. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman? Awalam tu'min? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, bahkan ya Allah, aku dah beriman. Sebab aku dah ada ilmu, sudah engkau kurniakan ilmu pada akal aku tentang qadrat dan iradahmu, maka aku telah beriman bahawa dengan qadrat dan iradahmu engkau boleh menghidupkan yang mati. Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Jadi ini kan bermakna bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah supaya ditambahkan satu ilmu lagi, iaitu ilmu di dalam hati. Itulah makrifah. Kerana makrifah inilah, jadi makrifah ini ilmu yang khusus di dalam hati yang Allah sendiri boleh sampaikan, manusia tidak boleh sampaikan. Maka kerana itu maka Nabi Ibrahim diperintah, sebagaimana yang kita tahu, membela 4 ekor burung daripada 4 jenis yang bila sudah jinak dibunuh, dicincang halus-halus, ditaburkan 600 tempat, lalu dipanggil burung itu hidup semula. Bagaimanapun, sebagaimana yang telah saya ingatkan, tumpuan pemikiran kita tidak boleh tertumpu kepada burung itu hidup semula, terbang semula. Bukan itu. Tapi tumpuan kita ialah bagaimana Nabi Ibrahim menerima ma'rifatullah itu langsung daripada Allah, sebagaimana yang Allah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati, pandangan roh Ibrahim alaihissalam, ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan kami, kekuasaan kami, qadrat iradah kami, dan segala-gala sifat kesempurnaan kami yang tersirat dalam kejadian di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi salah seorang muqinin, yang bermakna makrifah itu hanya boleh didapati oleh seseorang apabila Allah sendiri yang menyampaikannya ke dalam hati dengan cara dibukakan berbagai hijab pandangan hati, pandangan roh, lalu Allah limpahkanlah ke ruang hati, ke ruang roh, makrifatullah. Bila seorang itu dapat makrifatullah, makrifatullah ini juga dah diistilahkan ilmu yakin. Dan apabila seorang itu dapat makrifatullah atau ilmu yakin, maka orang tersebut digelarkan muqinun, jamaknya muqinin, waliyakuna minal muqinin. Jadi jelas daripada cerita Nabi Ibrahim ini, ilmu itu ada pada akal, itulah yang membolehkan seorang itu beriman. Tapi ada ilmu juga yang di dalam hati, itulah makrifatullah atau ilmu yakin. Dengan ilmu yakin itu, maka Nabi Ibrahim jadi seorang muqinin. Jadi dalam
dalam Quran ada disebutkan golongan mukminin. Misalnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatun lil mukminin, dan di dalam bumi itu terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungan Allah, kesemuan Allah yang dapat disaksikan oleh golongan mukminin, golongan orang-orang yang dikurniakan oleh Allah ilmu yakin atau ma'rifatullah. Jadi kita sudah dapat meyakini betul ada dua jenis ilmu seperti yang disebut Rasulullah, ilmu pada akal, inilah ilmu di lidah, dan satu lagi ilmu dalam hati. Ilmu dalam hati inilah dikenali sebagai ma'rifatullah. Seseorang dapat makrifah atau ilmu yakin itu dengan kurniaan daripada Allah terus. Karena itulah makrifah ini dikenali juga sebagai ilmu laduni, ilmu wahbi, ilmu zauki, ilmu kasyaf dan sebagainya. Contoh-contoh, kemudian kita tengok sepintas lalu ya. Siapakah di antara manusia yang telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah? Jawapannya ialah pertama, golongan para nabi dan rasul. Kedua, golongan siddiqin. Ketiga, golongan syuhada. Dan keempatnya, golongan as-salihin. Tapi mungkin bila saya sebut begini, ini kenyataan yang masih umum. Kita perlu melihat siapakah secara tepat di antara umat Nabi Muhammad ni yang dikurniakan Allah ma'rifatullah. Yang pertama sekali, umat Nabi Muhammad ni yang dikurniakan Allah ma'rifatullah ialah golongan ulul albab. Ini tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Kerana ada dalilnya yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian yang terletak di langit, begitu juga kejadian-kejadian yang terletak di bumi, begitu juga dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Liulil albab maksudnya yang dapat dilihat, disaksikan, ya, dimusahadahkan oleh golongan ulul albab. Jadi ulul albab, ya, seperti Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah ayat-ayatnya yang tersirat di semua kejadian di langit dan di bumi dan dalam peredaran masa malam dan siang. Maka kerana itu ulul albab adalah satu golongan umat Nabi Muhammad yang dikurniakan Allah ma'rifatullah. Tidak boleh dinafikan. Ini dalilnya. Kalau kita baca ayat yang seterusnya lagi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikir dan tafakur dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, berbaring, berjaga maupun tidur. Ya, ulul albab ni dikurniakan oleh Allah sebab mereka ni beramal dengan zikir dan tafakur yang berterusan di bawah pimpinan Rasulullah. Inilah jalannya. Dan dengan sendirinya kita dapat tahu ma'rifatullah itu bukan boleh dipelajari seperti ilmu akal. Tidak boleh. Karena Allah sendiri yang akan mengurniakan terus ke dalam hati, seperti yang Allah kurniakan kepada ulul albab, dibukakan, diangkatkan, dikasyafkan berbagai hijab yang melindungi pandangan hati, pandangan roh ulul albab. Maka
pandang roh, pandang hati ulul albab, nampak ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Amalannya ialah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah terangkan amalan yang boleh menyampaikan kita kepada ma'rifatullah ialah zikir dan tafakur. Jadi kalau seseorang itu tidak berzikir dan tafakur di bawah pimpinan seorang syekh mursyid, tentunya susah untuk mendapat ma'rifatullah. Sebab itu dalam kuliah yang lepas sudah saya terangkan pandangan Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali mengatakan fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tukhsal bi ilmil kalam. Bahawa ma'rifatullah, makrifah sifat-sifat Allah, makrifah perbuatan Allah tidak dapat dicapai menerusi pelajaran ilmu tauhid. Badil kalamu mani'an laha wa khijaban anha. Bahkan kalau seorang itu terus-terus belajar ilmu tauhid, akan menghalang, akan terhijablah ma'rifatullah. Wa amma khusulha bil mujahadah. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah itu mesti melakukan mujahadah, yaitu mujahadah al-kasy wal i'tila, dengan berzikir dan tafakur seperti yang Allah tunjukkan yang dilakukan oleh golongan ulul albab. Jadi jelas ya, di antara umat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ialah ulul albab. Jadi sekarang cuba kita tinjau ya secara perlahan-lahan dengan cermat, apakah tanda-tanda yang terdapat pada golongan ulul albab, iaitu satu golongan umat Nabi Muhammad SAW yang telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Allah sendiri akui ya, di akhir ayat 191 itu tadi Allah sebutkan ulul albab ini menyebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kata-kata ulul albab ini menunjukkan bahawa mereka telah dikurniakan Allah ma'rifatullah. Tak perlulah saya nak uraikan, kerana mungkin kita memerlukan masa untuk menjelaskan tanda-tanda seseorang mukmin yang telah dikurniakan Allah ma'rifatullah seperti yang Allah kurniakan kepada golongan ulul albab. Maka untuk menelitikan sebahagian tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ulul albab itu telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, cara yang tepat ialah kita telitikan apa yang Allah sebutkan sifat-sifat ulul albab ini dalam Quran, barulah tepat. Kerana itu tanda-tanda orang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah yang akan saya sebutkan ini bukan pandangan saya, bukan pandangan ulama tasawuf, tetapi pengakuan kenyataan fakta yang Allah sebut di dalam Quran. Jadi cuba kita mulakan tinjauan kita mengenai tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Nanti bila kita dah dengar, kita boleh ceklah ada tak tanda-tanda yang disebut ini, yang saya akan sebutkan ini, ada pada diri kita. Yang pertama disebut oleh Allah di akhir ayat 19 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatazakkaru ulul albab. Ini yang pertama. Ulul albab adalah orang segolongan umat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Maka tanda yang pertama yang Allah sebutkan yang menunjukkan mereka ini telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ialah
mereka ini mampu melakukan tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Hadirin hadirat yang pernah belajar bahasa Arab, bila disebut innama, yang innama itu adatul khasri. Adatul khasri itu bila disebut innama itu berarti itu khusus, dikhususkan oleh Allah. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya saja yang mampu tazakkur itu ialah ulul albab. Ini tanda pertama. Apa tanda pertama? Orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah mampu melakukan atau duduk di dalam keadaan tazakkur. Sentiasa duduk dalam keadaan tazakkur. Sentiasa duduk di dalam keadaan tazakkur. Apa itu keadaan tazakkur? Orang tersebut sentiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muraqabah ma'iyah, mungkin muraqabah ahadiyah, mungkin apa saja muraqabah. Karena itu maka tentulah hubungan zahir batin ulul albab ini sentiasa tak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tadzakur ini dalam konteks ingatan kepada Allah ialah seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 24 jam siang dan malam, jaga maupun tidur, sentiasa ingat Allah. Inilah tadzakur. Inilah tadzakur. Kalau ulul albab ni ingat neraka, neraka itu macam terbayang. Kalau ingat surga, surga itu macam terbayang. Kalau ingat apa itu neraka, neraka itu macam terbayang. Kalau ingat dosa, maka buruknya dosa itu macam terbayang. Begitulah seterusnya. Ini tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Konsep tazakkur ini kalau kita nak gunakan hadis pun boleh, ayat Quran pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ini ayat ni menceritakan pada saat terakhir berlakunya kiamat. Bila kiamat mula berlaku sebenar-benar, bumi ini bergoncang, seluruh dunia ini bergoncang, bukan setakat tsunami, tapi seluruh dunia. Rumah tinggi-tinggi, semua rubuh, gunung ganang berterbangan. Pada masa itu manusia semua jahat, tak ada manusia yang baik. Allah Ta'ala menegaskan, bahkan wahai orang-orang, wahai manusia yang jahat, yang tidak beriman, hakikat sebenarnya nanti bukanlah seperti yang kamu sangka. Tetapi apabila bumi ini bergegar, berpecah belah, menandakan bermulanya hari kiamat, idza dukkatil ardu dakka dakka, maka ketika itu nyatalah segala kebenaran Allah. Wa jaa rabbuka, maknanya maka datanglah segala kebenaran Allah di depan mata kamu. Wal malaikatu saffa saffa, dan malaikat juga dapat kamu lihat berbaris-baris. Waji'a yauma idzin wi jahannam, ketika itulah manusia didatangkan di depan pandangan mata mereka neraka. Semua manusia dapat nampak neraka. Yauma idzin yatazakkarul insanu, ketika itulah manusia itu tazakkur. Jadi orang jahat di saat-saat berlakunya permulaan kiamat akan diletakkan oleh Allah dalam keadaan tazakkur,
neraka nampak, kalau neraka nampak tentu surga nampak, dosa nampak, apa nampak, malaikat nampak. Inilah tazakkur. Jadi tanda yang pertama yang menunjukkan seorang yang dikurniakan oleh Allah makrifat ialah tazakkur. Ini Allah sendiri nyatakan, innama yatazakkaru ulul albab. Bayangkan tuan-tuan, ya. Kalau macam kita ni memanglah susah. Tapi kita dapat tahu setengah sahabat, ya, diceritakan setengah sahabat memang dapat tazakkur seperti sahabat-sahabat yang besar Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Dan ramai lagi sahabat-sahabat dapat pengalaman tazakkur. Kemudian tanda yang seterusnya disebut oleh Allah di dalam Quran, ya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Tanda yang kedua, orang yang dikurniakan Allah makrifatullah ini sentiasa apa itu menjaga, ya, janji mereka terhadap Allah zahir dan batin, ya. Mereka sentiasa taat kepada Allah, sentiasa memandang keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Inilah disebut dalam ayat tadi, alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka itulah orang-orang yang menunaikan janji mereka terhadap Allah, dan mereka itu tidak pernah melanggar janji mereka terhadap Allah SWT. Janji zahir dan batin, taat kepada Allah sebagai hamba Allah. Yang ketiganya disebut oleh Allah dalam surah Ra'd, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang ketiganya, mereka sentiasa menjaga hubungan, ya, hubungan silaturahim di antara manusia yang Allah perintah. Maknanya mereka yang dikurniakan Allah makrifatullah itu mempunyai hubungan sosial dengan manusia jauh dan dekat sebaik-baiknya. Ini Allah Ta'ala sendiri akui. Jadi kalau seorang itu hubungan sosialnya buruk, ya, sentiasa memutuskan tali persaudaraan, itu bukanlah ulul albab. Tapi ulul albab sentiasa menjaga hubungan. Sebab itulah banyak cerita-cerita yang pelik-pelik berlaku di kalangan sahabat, yang kalau berlaku pada diri kita memang kita tidak sanggup. Seperti pernah saya terbaca dalam satu buku, ya, air limbah dari rumah seorang Yahudi masuk ke rumah Sayyidina Ali berbulan-bulan, tapi isteri Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali sendiri, keluarga Sayyidina Ali sendiri tidak pernah merungut, sehingga jiran Yahudi itu sendiri tahu, dan mereka rasa kesal, dan mereka sedar macam mana tingginya budi bicara dan hubungan sosial orang-orang Islam, sehingga peristiwa itu mendorong keluarga Yahudi itu masuk Islam. Jadi ini ini tanda yang seterusnya, menjaga hubungan sosial, ya. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, ketiga atau keempatnya, merasa takut kepada kebesaran Tuhannya Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan sangat bimbang, sangat takut kalau nanti kiraan amal di padang mahsyar jadi berat, jadi masalah. Jadi sentiasa karena itulah maka mereka sentiasa menjaga perbuatan mereka, amal mereka, supaya besok kiraan amal, timbangan amal di padang mahsyar jadi betul. Kemudian Allah sambung lagi, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim.
tanda yang menunjukkan, tanda yang lain yang menunjukkan seorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ialah sabar. Sabar bukan sembarang sabar, tapi kesabaran yang didorong untuk mendapat keridhaan Allah. Saya tak perlulah nak jelaskan macam mana sabar kerana keridhaan Allah, ya. Kerana sabar ni ada macam-macam. Orang sabar takut buang kerja pun ada, ya. Orang sabar kerana sesuatu pun ia juga, ya. Orang sabar bekerja kerana nak dapat perhatian majikan pun dia juga. Tapi kesabaran orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah itu semata-mata untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Seperti Rasulullah, ya. Wa aqamus shalah. Mereka ni dapat iqamas shalah. Bukan asal semayang, tapi mereka berjaya mendirikan semayang. InsyaAllah nanti saya akan terangkan tentang as-salatul qa'imah. As-salatul qa'imah, sembahyang yang didirikan itu apa ciri-cirinya, ya. Pada kuliah ini saya sebutkan sepintas lalu saja. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka itu membelanjakan harta yang kami kurniakan dengan cara yang diredai oleh Allah, sama ada secara sunyi ataupun terang-terang. Kalau kita perhatikan dalam Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, ya, kepada kita bahawa orang mukmin yang sampai kepada hakikat iman yang sebenar, mereka ini ibadat mereka itu betul. Tapi Allah Ta'ala tak sebut semua ibadat, sebut dua saja, iaitu solat dan zakat, ya. Jadi di sini sebutkan wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Setengah ahli tafsir kata, kalau seseorang mukmin itu solatnya dapat mencapai iqamah solah dan urusan membelanjakan menggunakan harta betul, maka urusan hidupnya yang lain akan jadi betul. Kalau solatnya tak betul, cara membelanjakan harta tak betul, maka ibadat lain pun tak betul. Sebab itulah Allah tunjukkan di sini tanda yang menunjukkan seterusnya, yang menunjukkan seorang itu dikurniakan oleh Allah makrifah, ialah mereka dapat mencapai iqamah solah, mendirikan solat. Tanda seorang itu dapat mencapai iqamah solah disebut oleh Ibnu Athilah, ya. Nanti mungkin kita boleh buat satu kuliah. Kata Ibnu Athilah, as-salatu mutahharatun lil qulub min adnasid dzunub was as-salatu istiftahun li babil khuyub wa mahallul munajat wa ma'dinul musafat tattasi'u fiya mayadinul asrar wa tasruku fiya sawarikul anwar. Ini hikmah terdapat dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athilah Skandari. Ini menunjukkan ciri iqamah solah. Ada 6 ciri. Mungkin pada kuliah ini tak sempat saya nak urai kerana panjang lebar. Mungkin memerlukan satu kuliah nanti saya akan terangkan, hakikat solat yang sebenar, iqamah solah, hakikat iqamah solah. Jadi kita berbalik semula, tanda yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ialah bila mereka ini mengerjakan solat wajib ke, fardu ke, sunat ke, solat apa saja, mereka benar-benar dapat mencapai iqamah solah, taraf iqamah solah, ya. Kemudian dalam mengurus harta, mereka mengurus harta dengan betul, dengan betul. Jadi kita dapat tahulah kalau seorang itu solatnya itu dah tak betul, kita boleh agak tengok saja macam mana solatnya tak betul.
urusan harta pun tak betul, misalnya membazir, misalnya boros, memanglah bukan ulul albab. Ya, senang saja. Seorang membazir itu bukan ulul albab. Ya. Seorang boros itu bukan ulul albab. Ya. Seorang cuai dalam mencari nafkah pun itu bukan ulul albab. Jadi kalau membelanjakan harta itu betul, mencarinya pun betul. Jadi seorang yang berasuah pun bukan ulul albab. Ya. Wa anfaqu ma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'ata. Akhlak mereka sangat tinggi. Orang buat nyaya pada dia, dia buat baik. Membalas kebaikan, keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Nah, inilah tanda tanda ulul albab. Kemudian Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka itu ialah orang-orang yang apabila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan yang terbaik. Maknanya ulul albab ni bila beramal, amalan mereka mencapai taraf ahsana. Apa maksud ahsana? Amalan itu amalan yang terbaik. Yang terbaik. Bila amalan terbaik, itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ikhlas. Jadi ini di antara tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Kita boleh tengoklah kehidupan para sahabat, kehidupan tabi'in dan tabi'in, kehidupan para salafus salih yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga, di mana Rasulullah menegaskan, khairul qurni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku yang beriman ialah mereka yang hidup pada kurunku, kurun pertama, kemudian diikuti mereka yang hidup pada kurun berikutnya, kurun kedua, dan mereka diikuti dengan mereka yang hidup pada kurun berikutnya, kurun ketiga. Inilah yang disebut sebagai salafus salih. Jadi kebanyakan salafus salih itu mencapai atau dikurniakan Allah ma'rifatullah. Sebab itulah mereka jadi panduan kepada manusia, dan sahabat sendiri pun disebut oleh Rasulullah, ashabil kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Mana-mana kamu ikut, insya-Allah kamu dapat hidayat. Jadi para pendengar sekian, itulah di antara tanda-tanda seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah berdasarkan apa yang Allah sebut di dalam Quran. Ya. Selain daripada itu, kita boleh lihat pada ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah berfirman, ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabumul jahiluna qalu salama. Ini juga tanda seorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Akhlak mereka sangat baik. Ya. Kalau mereka bertengkar, kalau mereka berbahas, mereka tetap jaga adab, sopan. Mereka tak suka bergaduh. Ya. Mereka tetap memuliakan orang lain, ya, menyanjung orang lain. Dan banyak lagi tanda-tanda seseorang itu yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Kalau kita tengok dalam hadis, seseorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah itu, kita boleh pahami hadis tentang ihsan. Rasulullah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi terasa seolah-olah melihatnya,
anda akan terasa Allah sentiasa memantau melihat diri anda. Hadis ini telah pun saya terangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli hadis, yaitu Ibnu Rajab Hambali yang meninggal dunia tahun 795 Hijrah. Jadi hadis ini sebenarnya boleh kita jadikan panduan, ya, satu fakta yang betul yang menunjukkan tanda seseorang itu dikurniakan Allah ma'rifatullah. Apa dia? Dia ada pengalaman seolah-olah melihat Allah. Maknanya pengalaman fana. Karena telah saya terangkan, bila seorang itu diletakkan oleh Allah, difanakan oleh Allah, maka ketika itulah orang tersebut, roh orang tersebut, pandangan roh, pandangan hati orang tersebut, dapat merasakan kewujudan Allah begitu jelas, keagungan Allah begitu jelas, kesempurnaan Allah, sifat-sifat rububiyah Allah begitu jelas. Sehingga Rasulullah sebutkan seolah-olah melihat, karena tidak melihat dengan mata, tidak melihat dengan mata hati, tapi merasa di seluruh jasad, rasa takut, jasad jadi lemah, jadi menggeletar, jadi sejuk, kemudian diganti oleh Allah dengan keadaan sebaliknya, hati jadi tenang, seluruh anggota jadi stabil, seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Kemudian Allah tukarkan hati yang takut menjadi tenang, seluruh anggota yang menggeletar, yang lemah menjadi stabil. Inilah apa yang Allah sebutkan dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Inilah pengalaman seorang mukmin bila dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, difanakan oleh Allah, sehingga dia merasa kewujudan Allah, rasa takut, lalu seluruh anggota menggeletar, menggigil, sejuk dan lemah, kerana akhirnya fana. Sesudah fana ini berakhir, maka hati orang tersebut jadi tenang, seluruh anggota juga jadi stabil. Inilah yang Rasulullah sebutkan seterusnya, fa in lam takun tarahu. Kenapa Rasulullah sebutkan fa in lam takun tarahu? Sekiranya anda tidak lagi seolah-olah melihatnya, kerana fana itu berakhir. Jadi bila fana berakhir, apa yang berlaku? Fa innahu yaraka. Orang tersebut akan terasa bahawa Allah sentiasa memantau dirinya. Ini yang dinamakan baqa' billah. Jadi ada dua tanda disebut oleh Allah yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Pertama, hati jadi takut, seluruh badan menggeletar, tapi ini akan berakhir, lalu Allah letakkan dalam keadaan baqa' billah, seluruh anggota jadi stabil, hati jadi tenang. Inilah tanda, tanda seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Sebab itu Ibnu Rajab Hambali kata, di peringkat di tahap yang pertama, anta budallah ka'annaka tarahu, pada masa itulah Allah limpahkan dalam hati orang tersebut ma'rifatullah, maka orang tersebut boleh digelarkan arif, al-arif. Kenapa? Karena telah dikurniakan Allah ma'rifah terus ke dalam hatinya. Tapi arif yang nakis artinya kurang. Kenapa kurang? Sifat kehambaannya kurang. Kenapa sifat kehambaannya kurang? Karena seseorang yang difanakan itu, kalau fana itu mengambil masa yang lama, biasanya dia tak buat apa yang Allah suruh, tapi tidak berdosa. Seperti yang berlaku pada Ashabul Kahfi, 309 tahun difanakan oleh Allah. Jadi kemudian Ibnu Rajab Hambali menyebutkan fa in lam takun taru fa innahu yaraka. Ini sudah tahap yang kedua. Ini kata Ibnu Rajab Hambali, orang tersebut dikeluarkan daripada fana, diletakkan dalam baqa' billah.
Jadi digelarkanlah orang tersebut arif billah al-kamil. Orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah, arif billah, dan kamil sifat kehambaannya sempurna. Jadi inilah tanda. Jadi hadis tentang ihsan inilah boleh kita jadikan panduan bahawa hadis ini adalah boleh kita anggap sebagai tanda, dua tanda seseorang itu telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Apa dia? Pertama, seolah-olah melihat Allah, lalu rasa takut mengletah, kemudian berakhir fana itu diikuti dengan baqa' billah, hatinya jadi tenang, seluruh anggotanya juga jadi stabil. Ini baqa' billah. Jadi fana billah, baqa' billah itu menunjukkan yang dialami oleh seseorang itu membuktikan bahawa orang tersebut telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Jadi begitulah seterusnya banyak lagi tanda-tanda yang boleh kita sebutkan sebagai tanda yang menunjukkan seorang itu telah dikurniakan Allah ma'rifatullah. Tapi saya fikir untuk kali ini cukuplah dengan beberapa tanda yang saya sebutkan berpandukan pada ayat 19 sampai 24 surat Ar-Ra'd, berpandukan juga kepada ayat 18 surah Az-Zumar, berpandu juga kepada hadis Nabi tentang ihsan. Jadi saya fikir itulah sebagian tanda-tanda yang jelas yang Allah sebut di dalam Quran. Jadi bila Allah sendiri sebut, ini tak boleh kita pertikaikan. Itulah tanda yang betul. Tapi di samping itu, setengah ahli hadis kata, tandanya yang lain ialah tanda seorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, dia sentiasa taat. Al-muwadhibu li ta'atillah, sentiasa taat kepada Allah. Kemudian sentiasa al-mujtanib anil ma'asi, sentiasa menjauhkan maksiat. Sentiasa buat baik, sentiasa jauh maksiat. Ini dia. Ini di antara yang disebut oleh Imam Sayuti. Kemudian tanda yang lain ialah hatinya itu tenang. Hatinya tenang. Hatinya ikhlas. Ayat 112 surah Al-Baqarah boleh kita jadikan panduan. Bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan orang yang benar-benar menyerahkan diri zahir batin menjadi hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Ini tentulah orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah. Bila dikurniakan Allah ma'rifatullah, orang tersebut boleh menyerahkan diri zahir dan batin kepada Allah, menjadi hamba Allah sebaik-baik hamba Allah. Wa huwa muhsinun. Betul. Dia adalah seorang muhsin sampai darjah ihsan. Falahu ajru inda rabbih. Segala pahalanya disimpan di situ hanya Allah. Hatinya ikhlas. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan bimbang. Hati mereka tak ada rasa takut dan bimbang, kerana mereka sentiasa mandang Allah semata-mata, uluhiyahnya dan rububiyahnya. Takut hanya kepada Allah, bimbang hanya kepada Allah, pengharapannya, pergantungan hatinya hanya Allah. Allahus Samad. Jadi saya fikir cukuplah di antara tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik ya